Nampak macam terang. Apa yang saya akan katakan ialah ini satu bencana. Semua hati-hati. Venezuela telah mengisytiharkan darurat selepas 2 gempa bumi kuat melanda utara negara itu berturut-turut dan menyebabkan Caracas, La Guaira serta kawasan berdekatan berada dalam keadaan ketakutan, kemusnahan dan berebut mendapatkan bantuan. Gegaran tersebut dengan magnitud 7.2 dan 7.5 telah direkodkan pada malam Rebu 24 Jun 2026. Dengan hanya beberapa saat perbezaan, berhampiran pantai Caribbean Venezuela di sebelah barat ibu negara. Kesan gegaran dirasai dengan kuat di bangunan, jalan raya, lapangan terbang, metro, hospital, dan rumah-rumah. Presiden sementara Delcy Rodriguez muncul di rangkaian kerajaan untuk mengumumkan kecemasan, menggerakkan pasukan perubatan, dan mengaktifkan perkhidmatan penyelamat, sementara keluarga masih mencari orang yang terperangkap dalam struktur yang rosak. Saya ingin mengumumkan bahawa tiada kelas akan diadakan dalam beberapa hari akan datang minggu ini. Begitu juga dengan penggantungan aktiviti yang tidak berkaitan dengan perkhidmatan penting. Lapangan terbang antarabangsa Simón Bolívar dan Maiquetía telah ditutup kerana kerosakan dan perkhidmatan metro juga telah digantung. Tragedi ini melanda Venezuela yang sudah pun dihimpit krisis, gangguan bekalan elektrik, kekurangan infrastruktur dan bertahun-tahun pengabaian oleh kerajaan. Dan disinilah kejutan semula jadi bercampur dengan harga politik yang getir apabila sebuah negara yang rapuh dilanda bencana sebesar ini. Setiap minit yang hilang amat besar kesannya. Siapa yang terperangkap? Kenapa tindak balas rejim menjadi ujian untuk terus hidup? Bagaimana Caracas akan menghadapinya sedangkan rejimnya sangat tertutup? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Gempa bumi melanda Venezuela pada awal malam ketika ramai orang masih berada di rumah, di tempat kerja, di lapangan terbang, atau sedang berada di jalanan. Dia nampak kuning dan benda ni tengah runtuh. Merda. Merda. Empat puluh lima saat barang-barang tu dah rosak, Amareli. Sial. Sial. Perkhidmatan Geologi Amerika Syarikat mula-mula merekodkan gempa bumi bermagnitud 7.2 dan tidak lama kemudian satu lagi bermagnitud 7.5, kedua-duanya di kawasan berhampiran moron di negeri Carabobo di barat Caracas. Kekuatan itu cukup untuk meruntuhkan struktur, menyebabkan retakan, mengganggu perkhidmatan dan menyebarkan panik di kawasan kejiranan ibu kota. Caracas muncul sebagai salah satu pusat yang paling terjejas, tetapi La Guaira juga menjadi tumpuan kecemasan. Kawasan pantai berhampiran dengan lapangan terbang utama Venezuela mencatatkan bangunan yang musnah, jalan-jalan yang disekat, gangguan bekalan elektrik dan laporan kebakaran yang disebabkan oleh kerosakan pada saluran gas. Baru sahaja berlaku. Jama! Tidak apa-apa. Ia mati. Ada sesuatu berlaku pada bangunan itu. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Terima kasih. Tidak diketahui. 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 Dia tidak mati. Apa? Apa?
Pasukan penyelamat telah dihantar untuk mencari mangsa yang terselamat, mengeluarkan penduduk dari kawasan yang tidak stabil dan mengelakkan tragedi baru akibat gempa susulan. Delcy Rodriguez telah mengisytiharkan keadaan kecemasan kerana skala bencana itu melebihi keupayaan tindak balas biasa. Beliau mengesahkan terdapat kematian, menyebut tentang mangsa yang cedera dan meminta mobilisasi penuh doktor, jururawat, bomber, perlindungan awam dan pasukan keselamatan. Jumlah awal yang diumumkan oleh agensi antarabangsa menunjukkan sekurang-kurangnya 32 orang maut dan kira-kira 700 cedera. Namun pihak berkuasa sendiri menganggap data tersebut sebagai sementara kerana kawasan yang paling teruk terjejas masih sedang disisir. Penutupan lapang getih antarabangsa Simão Bolívar menunjukkan betapa seriusnya impak tersebut. Penumpang yang berada di terminal berlari mencari perlindungan ketika bangunan itu bergegar. Lampu-lampu terpadam dan sebahagian struktur dimatikan, rosak teruk. Aduh. Aduh. Wow. Ya, Por. Di luar yang kita ada. Jangan keluar ke sana, saudara-saudara. Jangan. Di luar lebih berbahaya, saudara-saudara. Ke sana, tuan-tuan. Ke pintu 4. Ke sana. Lapangan terbang adalah salah satu laluan utama keluar masuk Venezuela. Dan penghentian operasi ini menyukarkan lagi ketika pasukan, ubat-ubatan dan bantuan kemanusiaan perlu sampai dengan segera. Perkhidmatan metro dan sistem kereta api juga telah digantung. Keputusan ini diambil atas faktor keselamatan kerana struktur bawah tanah, landasan dan stesen perlu diperiksa selepas gegaran kuat. Secara praktikal, berjuta-juta orang terpaksa menghadkan pergerakan mereka sementara hospital dan pasukan kecemasan cuba menyusun semula operasi mereka. Di tengah-tengah ketiadaan bekalan elektrik, komunikasi yang tidak stabil dan jalan-jalan dipenuhi penduduk yang memilih untuk tidur di luar rumah kerana takut akan gegaran susulan. Adegan paling menyayat hati dalam tragedi ini muncul dalam video-video yang tersebar di media sosial. Orang ramai berlari tanpa tahu ke mana hendak pergi. Keluarga-keluarga keluar dari bangunan dengan tergesa-gesa dan seorang ibu dilihat melindungi seorang kanak-kanak dengan tubuhnya sendiri. Sementara serpihan struktur jatuh di sekeliling. Ia bukan adegan dari filem tetapi gambaran sebenar penduduk yang cuba untuk terus hidup dengan naluri paling asas iaitu menyelamatkan orang yang berada di dekat mereka. Lagoa La Guaira menjadi simbol kemusnahan kerana ia terletak berhampiran kawasan paling sensitif kepada impak dan menjadi akses strategik ke lapangan terbang. Laporan tempatan menyatakan terdapat bangunan runtuh, struktur yang condong dan kebakaran di tengah-tengah runtuhan. Sial, aku di sini. Weh, bangunan itu runtuh. Weh, sebuah bangunan telah runtuh. Weh, bangunan sebelah migas itu. Weh. Kerosakan pada saluran gas meningkatkan risiko kepada penduduk dan bomba kerana gempa bumi tidak berakhir apabila tanah berhenti bergegar. Ia berterusan melalui kebocoran, wire terdedah, dinding rapuh dan gegaran susulan yang boleh meruntuhkan apa yang sudah pun tidak selamat. Pihak berkuasa tempatan meminta penduduk supaya tidak kembali ke rumah yang retak tanpa pemeriksaan. Amaran ini penting kerana banyak kematian dalam gempa bumi berlaku selepas gegaran pertama apabila orang kembali untuk mengambil barang, dokumen atau ahli keluarga dan akhirnya terperangkap oleh runtuhan susulan. Sekarang dah runtuh. Apa itu?
Kerana positif. Positif. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello menyatakan bahawa terdapat kawasan dalam keadaan membimbangkan dan meminta laluan bebas untuk ambulans serta pasukan penyelamat. Ucapan itu menunjukkan bahawa kerajaan sedar tentang besarnya masalah tersebut, tetapi ia juga mendedahkan realiti yang sudah diketahui oleh rakyat Venezuela. Struktur awam negara sudah berada di tahap maksimum jauh sebelum bencana berlaku. Apabila tanah terbelah, hospital, pengangkutan, tenaga, dan komunikasi sudah pun menanggung kehausan bertahun-tahun. Kerajaan mengumumkan penggantungan kelas, pengaktifan rangkaian kesihatan awam dan swasta, serta memanggil para profesional untuk memperkuat perkhidmatan. Venezuela terletak di kawasan seismik yang aktif, di mana plat tektonik bertemu dan menghasilkan gegaran. Oleh itu, gempa bumi ini mempunyai penjelasan semula jadi. Apa yang membebankan dari segi politik ialah kerentanan yang terkumpul. Negara yang telah bertahun-tahun dengan infrastruktur yang rapuh, perkhidmatan awam yang merosot dan penduduk yang miskin akan menderita lebih teruk apabila berlaku kecemasan. Gempa itu datang dari bumi, tetapi besarnya penderitaan juga berpunca daripada kurangnya persediaan. Perkhidmatan Geologi Amerika Syarikat menunjukkan bahawa ini adalah salah satu kejadian paling kuat yang pernah direkodkan di Venezuela dalam lebih daripada 1 abad. Kekuatan 2 gegaran berturut-turut mencipta kesan yang lebih berbahaya kerana gegaran pertama telah melemahkan struktur dan yang kedua berlaku sejurus selepas itu meningkatkan risiko runtuhan. Pakar menganggap jenis urutan ini sebagai kejadian berganda yang jarang berlaku dan merosakkan kerana ia melanda kawasan yang sama hampir pada masa yang sama. Ibu kota Venezuela sudah pernah mengalami gempa bumi, tetapi skala bencana baru ini menakutkan kerana ia menimpa populasi yang jauh lebih besar di sebuah metropolis yang lebih padat dan dengan bangunan-bangunan lama atau yang tidak diselenggara dengan baik. Kerosakan tidak terhad kepada apa yang telah runtuh. Terdapat bangunan yang masih berdiri tetapi mungkin telah terjejas. Ada keluarga yang kehilangan rumah. Ada juga yang tidak dapat berhubung dengan saudara mara. Dan ramai yang bermalam di jalanan menunggu berita. Di hospital-hospital Caracas, para profesional telah dipanggil untuk memperkuat shift. Mangsa yang cedera mula tiba dengan luka, patah tulang, krisis kebimbangan dan simptom yang disebabkan oleh pelarian tergesa-gesa. Sistem kesihatan yang sudah pun menghadapi kekangan mula beroperasi di bawah tekanan maksimum. Maria Corina Machado meminta kekuatan, ketenangan dan solidariti daripada rakyat Venezuela. Di peringkat antarabangsa, pemimpin dari pelbagai negara menawarkan sokongan. Kerajaan Venezuela menyatakan bahawa Amerika Syarikat bersedia dan sanggup membantu. Dan Marco Rubio bercakap mengenai penghantaran pasukan mencari sumber perubatan dan bantuan kemanusiaan. Terdapat juga amaran tsunami disebabkan oleh kekuatan gegaran berhampiran pantai, tetapi amaran itu ditarik balik selepas risiko segera telah berlalu. Walaupun begitu, pihak berkuasa tetap bimbang tentang gegaran susulan dan kerosakan baru di kawasan pantai.
Daripada Juan Pablo Sanchez, rakyat Venezuela sepatutnya rakyat Venezuela El Pablo. Rakyat Venezuela, Presiden dan ialah Sanchez. Rakyat Venezuela kepada Presiden. Ya Tuhanku. Dan ya, di Lombong, saya juga memang mai ketia. Memang mai ketia. Ya, itu memang mai ketia. La Guaira. Risiko kebakaran di kawasan yang mengalami kebocoran gas meningkatkan keperluan segera untuk pemeriksaan. Anggota bomba perlu masuk ke kawasan yang tidak stabil dengan mengetahui bahawa sebarang percikan api, litar pintas atau gegaran baru boleh memburukkan lagi keadaan. Oleh itu, memotong bekalan gas di bangunan yang rosak telah menjadi langkah yang perlu. Ia bukan sekedar keputusan teknikal, tetapi satu usaha untuk mengelakkan tragedi gempa bumi daripada bertukar menjadi satu siri letupan dan runtuhan baru. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves. Terima kasih.